Jabatan Pengajian Umum dan Unit Pertolongan Cemas JKKP IKTVN Sepang. Okey, sebelum kita mulakan taklimat ini, saya ingin maklumkan di akhir taklimat kita akan ada kuis pertolongan cemas secara live. Okey, dan link kehadiran akan diberikan dalam masa selepas pada taklimat. Sebelum habis taklimat lah kita akan bagi link kehadiran. Okay, so taklimat ini akan disampaikan oleh Puan Ramizah binti Aziz daripada daripada Jabatan Pengajian Umum. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Ramizah binti Aziz untuk meneruskan penyampaian taklimat ini. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita akan tak lamalah sebenarnya briefing ni. Okey. Tujuan utama taklimat ni sebenarnya adalah untuk membantu kita semua. Untuk pengetahuan mungkin pengajar dan pegawai-pegawai, dalam ni ada student juga ya. Diorang pun dijemput masuk sebab pertolongan cemas ni melibatkan semua. Maksudnya berlaku di sini ataupun di rumah ataupun di mana-mana kita boleh lakukan ni secara umum lah. Kalau dalam slide ni ada apa tak faham ke terus tanya, mungkin saya boleh jawab, saya boleh lah. Saya pun bukan fully dalam bidang medik kan, tapi pernah mengajar jugalah subjek-subjek ni dan juga pernah hadiri kursus lah masa dekat EU. So kita sharing lah apa yang saya tahu untuk semua ya. Okay, kita tengok. Okay, dalam taklimat ni kita akan tengok asas pertolongan cemas. Semua orang tahu pertolongan cemas, tapi sebenarnya apa yang dikategorikan sebagai pertolongan cemas kan? Okay, peti kecemasan yang ini sebenarnya untuk, kalau kita tahu setiap jabatan kita, bilik-bilik kita ada kan peti kecemasan ni. Okey, di sini juga saya akan terangkan secara ringkas macam mana nak lakukan CPR dan Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver ni mungkin CPR saya rasa semua tahu. Kalau Heimlich Maneuver ni mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah dengar pun. Ni adalah bantuan awal jika kita tercekik, especially tak kisahlah makanan ataupun objek yang masuk dalam esophagus kita ni tercekik kan, apa tindakan yang kita kena buat. Okey, dan juga jenis kecederaan yang ringan lah yang kita boleh bagi bantuan kecemasan, bantuan ringan, hanya kecederaan ringan lah. Okey, kita tengok dulu apa sebenarnya pertolongan cemas ni. Selalu kita tahu kan pertolongan cemas, apa sebenarnya maksud pertolongan cemas ni? Okey, pertolongan cemas adalah bantuan yang diberikan kepada mangsa yang cedera tu sebelum ketibaan pasukan perubatan. Maksudnya bukan kita 100% merawat jika berlaku kecederaan tu. Maksudnya kalau kita tengok worse, makin teruk, memang kena hubungilah pihak pasukan perubatan. Okey, objektif dia mengapa kita kena buat pertolongan cemas ni? Untuk elakkan keadaan tu bertambah serius. Okey, dan juga untuk menggalakkan pemulihan. Maksudnya mungkin dengan pertolongan cemas tu dapat pulihkan dia beberapa persen ke macam tu lah. Mungkin walaupun bukan 100% tapi kita boleh pulihkan sedikit lah kecederaan dia tu. Kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya ya. Okey, 3 teknik pertolongan cemas ni maksudnya apa yang kita kena ambil ambil penting lah semasa kita nak melakukan pertolongan cemas tu. Mula-mula keadaan tempat kejadian tu. Maksudnya kita kena periksa lah selamat ke tak kawasan tu. Contohnya macam ni lah, bila kita nampak kemalangan jalan raya, di tengah-tengah jalan raya yang lane nombor 3 tu,
adakah selamat kan? So dalam situasi tu bukan semua orang semua stop kereta berhenti. Taklah kan? Kita kena tengok dulu, mungkin seorang tu bahagian lalu lintas, seorang pergi dekat mangsa. Macam tu lah, kita kena keadaan tu selamat baru kita boleh bantu mangsa tu. Okey, hubungi bantuan perubatan jika perlu. Okey, sekiranya mangsa tu kritikal macam saya cakap, perlu dirujuk hospital, perlu dirujuk lah. Kalau let's say macam dekat sini terkena pisau je, kalau nak call pihak kecemasan kan, setakat macam bleeding, pendarahan yang tak serius, kita boleh rawat, tak perlu pasukan keselamatan, tak perlulah kita call. Kalau macam perlu, kita tengok keadaan mangsa tu lah. Bila kita dah buat bantuan kecemasan, kita tengok keadaan mangsa tu, dia perlu tak rawatan lanjut di hospital. Kalau perlu, katakan tak boleh bergerak ke apa, perlulah hubungi talian kecemasan. Kalau boleh dibawa dengan kenderaan kita, bawa je lah ya. Okey, berikan penjagaan ni maksudnya selepas kita beri bantuan kepada mangsa tu, sementara katakan nak menunggu bantuan daripada pihak ambulans semua tu, maksudnya kita ada dengan mangsa tu. Maksudnya bukan tinggal je lah terus kan, dia terkotak-kanting, sedangkan kita yang call pihak ambulans tu. Sebab bila ambulans tu nak datang, dia akan call semula kita nak dapatkan kepastian tempat tu di mana, lokasi yang tepat di mana kan. So kalau kita tinggalkan mangsa tu macam tu je, tak tahulah pihak ke bantuan tu pun tak nak datang kan. So penjagaan ni termasuklah macam kita tengok mungkin dia bila berlaku sesuatu kemalangan ni, contoh kemalangan jalan raya ke, seseorang tu akan jadi trauma, jadi macam takut, badan dia getar, dia sejuk kan satu badan. So macam kalau ada selimut ke apa, balut dia supaya dia rasa hangat dan selesa lah untuk tenangkan dia. Okay, kita tengok peti pertolongan cemas. Ni should be memang ada lah di setiap kita punya pejabat kan. Okay. Ni adalah apa yang terkandung dalam peti pertolongan cemas tu lah, plaster, bandage, gunting. Ni adalah alatan-alatan yang asas yang kena ada. Krim pemanas, kain kasar. Beza kain kasar dengan bandage ni, kain kasar ni dia lebih kasar lagi daripada bandage. Selalu kadang-kadang ada salah satu ni pun dah okey lah. Micro form ni untuk balut lah. Okay, peti pertolongan cemas ni boleh kita beli dan kita letakkan di rumah. Okay, untuk letak dia tu lokasi mestilah selamat dan jauh daripada kanak-kanak. Macam kalau kita ada anak-anak kecil kan, dalam ni ada gunting, ada krim, iodine, semua ni dikhawatiri budak-budak ni kan dia tak tahu, especially yang mungkin umur 12 tahun ke bawah kan, dia tak tahu lagi dari segi keselamatan. Kalau boleh, peti pertolongan cemas ni kita letak tinggi macam paras kita dewasa yang boleh ambil. Jangan paras yang mereka boleh capai. Elakkan macam tu ya. Okey, lagi satu yang benda penting, kadang-kadang kita terlepas pandang kandungan dalam ni. Kadang-kadang kita tak guna dalam tempoh yang lama kan. Rupanya krim ni, iodine ni semua dah tamat tempoh. Maksudnya ada peti pertolongan cemas tu, tapi dalam tu semua dah expired, tak guna lah. Maksudnya kita dalam beberapa bulan sekali kita kena check expired date dia dah lepas ke belum. Kalau dah lepas memang tak boleh guna lah, nanti lagi teruk bila kita bagi bantuan tu kan. So sentiasa check, biasanya 6 bulan sekali macam tu lah. Sebab biasa setengah ubat ni bila kita dah buka, dia ada tempoh dia, kena habiskan selama 12 bulan macam tu je maksimum. Saya rasa 12 ke 18 bulan je. So bila kita dah buka, especially dah buka lah, so kena check. Kalau boleh tulis lah tarikh kita dekat let's say cream or any benda-benda ni, tulis tarikh yang kita buka ubat tu, berapa hari bulan. Kalau ubat macam Panadol or anything tu tak apa, yang jenis-jenis macam ni tulis berapa bulan, tarikh lah, tarikh kita buka benda tu guna. Sebab dia biasa lepas buka tu lah dia ada tempoh yang singkat je untuk kita gunakan ya.
Okey, biasanya kalau dekat office juga kita tulis maklumat kaedah untuk gunakan alat tu. Biasanya kalau dah ada alat ni pun dah cukup dah sebenarnya. Kalau untuk lagi detail, kita tulislah senarai apa bahan-bahan yang ada tu. Kadang-kadang labeling dia ni macam dah kecil atau pudar, kita print, tampal, tambah lagi macam ni iodine ni kadang-kadang macam kecil tulisan dia kan. Okey, print, tampal. Kadang-kadang macam kita tak tahu kalau kita sendiri yang guna, kita sendiri yang sediakan okey, tapi bila situasi kadang-kadang tiba-tiba berlaku apa-apa dekat dengan kawasan kita. Okey, ada tak dekat office tu peti kecemasan? Pergilah ambil kan, macam orang tu pun tak tahu, terpinga-pinga tengok kan. So kalau untuk kita sendiri okey, tapi untuk orang lain buka dan guna tu takut tertukar ke apa, label dia kecil, besarkanlah label dia tu ya. Okey, ni antara yang lain lah. Kalau ada glove ke okey jugalah. Ni sampingan-sampingan. Pembalut segitiga, macam ada bahan yang pakai buang ya. Pakai buang ni maksudnya sekali kita guna, kita kena buang lah. Kebanyakan dalam peti kecemasan ni macam plaster. Plaster ni dalam satu kotak ni ada banyak, okey lah. Kalau sarung tangan, sekali kita guna kena buang lah, bukan basuh masukkan balik, tak boleh dah. Steril pad ni pun jenis pakai buang, kain steril ni pun biasanya kita pakai buang je. Dalam ni pun pembalut ni bila buka maksudnya tak adalah lepas kita bagi bantuan tu kita basuh balik, kita guna balik, tak lah. Biasanya ni adalah yang jenis pakai buang ya. Kain pengelap, cecair antiseptik ni tak pakai buang lah, lepas tu boleh guna. Klip ni boleh guna semula, penyepit semua ni boleh guna. Ada setengah tu memang pakai buang je. Jangan digunakan semula sebab kita kuatiri, okey, kita cakap okey saya dah basuh kan kain tu, saya dah steril juga dalam air yang didih kan, tapi ada sesetengah mikroorganisma walaupun 100 darjah Celsius dia tak boleh mati lagi, sebab kalau hospital dia ada kaedah dia lah untuk sterilkan lagi selamat. Kalau macam setakat gunting dengan gunting dengan forceps ni, penyepit ni, kalau boleh pun selepas guna tu sebelum kita simpan balik dalam peti tu tolong sterilkan dululah. Maksudnya paling simple, didihkan air, masukkan dalam tu. Tu paling simple lah, paling senang. Tak perlu pun letak Dettol ke semua tu. Macam tu je paling senang ya. Untuk mengelakkan lagi ialah kuman dan bakteria, mikroorganisma semua membiak kat situ. Okey, bila kita tengok sesuatu kemalangan ni tak kisahlah kemalangan apa benda, bukan spesifik kemalangan dia raya ke apa, kemalangan di sekitar kita, terjatuh ke, ada pelajar kita terjatuh, anak-anak kita di rumah terjatuh kan. Apa yang kita perlu buat? Bertindak ataupun tengok je? Kalau dari segi kemanusiaan, biasanya kalau kita tengok sesuatu tu kita cuba nak tolong kan. Bukannya macam lantak dia lah, tak kenal dia kan. Rasanya kita sebagai manusia yang normal kita akan macam rasa nak tolong lah, boleh atau tak boleh je kemampuan kita. Macam jalan raya, kita tengok bila aksiden di jalan raya, kita nak berhenti kan. Sebab tu bila kemalangan jalan raya, katakan lane sebelah kanan yang kemalangan, tetapi yang sebelah kiri pun jam. Sebab saya rasa orang Malaysia ni dia sangat prihatin lah. Bila berlaku apa-apa tu dia nak tengok. Sebenarnya dia nak tengok tu bukan dia nak macam adalah setengah orang tu suka buat konten tu, kita cerita lain. Selalu nak tengok ni macam kita boleh tolong ke dia, mungkin kita kenal mangsa tu kan. Sebab tu lah bila satu je aksiden kecil, dua-dua belah jalan raya tu akan jam. Tu biasalah kat Malaysia sebab kita prihatin kan. Okey, kalau kita nak membantu, nak ambil tindakan, bagaimana cara tindakan kita yang betul tu? Kalau kita tengok dah kereta tu dah terbakar semua, adakah kita nak pergi tolong? Kalau dalam kereta kita ada pemadam api ke tak apa, ni pergi nak tolong, tengok je macam tu kan, tu tak payah macam tu ya. Kita nak tolong, kita kena tahu kaedah yang tindakan yang betul lah. Jangan macam pergi meramaikan je, tu tak boleh lah ya. Okey, langkah pertama, kalau kita nak tolong lah ni okey, adakah tempat tu selamat atau tak selamat? Macam saya cakap lah, kalau macam saya bagi contoh, kalau kemalangan jalan raya tu berlaku di tengah-tengah jalan raya, adakah selamat untuk kita membantu kan? Adakah benda tu akan mengundang membahayakan nyawa kita sendiri atau tak? Macam tu lah.
Okey, langkah kedua kalau kita tengok okey selamat ni boleh kita nak membantu kan. Okey, kita check dulu. Adakah mangsa tu sedar atau tak sedar? Macam mana kita nak tahu mangsa tu sedar atau tak sedar? Macam mana cara dia? Kita macam tepuk-tepuk bahu dia, macam panggil dia, Encik, Puan okey ke? Macam tu. Kalau dia macam bagi respon, dia bergerak, tu maksud dia sedar. Kalau dia macam statik, tak ada apa-apa respon, tu maksud dia tak sedar lah. Okey, lagi satu kita check nadi dia. Masih ada nadi atau tak? Macam mana cara paling senang kita nak check nadi? Titik nadi ni ada banyak, ada dalam 8 titik nadi, tapi yang paling senang kita tengok dekat pergelangan tangan ni. Okey, nampak tak pergelangan tangan saya? Ni sini paling senang, and dekat tengkuk ni. Ni paling senang untuk check nadi lah. Dia ada beberapa titik lagi, tapi ni adalah yang titik nadi yang paling senang. Di sini dan juga dekat bahagian tepi tengkuk ni. Ya. Okey, kita tengok juga adakah pendarahan berlaku. Let's see kalau bleeding yang terlalu teruk, kalau orang tu mabuk darah, tolonglah jangan pergi dekat. Sebab nanti akan menyusahkan orang lain pula. Awak pula yang pengsan lah. Sebab ada setengah orang darah yang terlalu banyak, tak boleh kan, kita akan pengsan lah. So bila dah ternampak tu, tolong jangan awak pula yang kita ni semua akan menyusahkan orang kan. So kalau rasa kita ni mabuk darah ke, janganlah kalau nampak darah ya. Okey, bila kita dah semak-semak tu semua ya. Guru. Ya, nak tanya tak apa tanya. Okey, lepas kita dah semak semua tu okey semua kan. Kita tengok pernafasan dia selama 5 saat tu bernafas ke tak. Lepas tu kita terus call 999. 999 ni kalau macam semalam kan ada dekat sini ada apa? Ada ular tu kan. Semua talian sekarang dia centralize 999. Lepas tu dia akan sub lah ke bahagian mana kita nak sambungkan. Okey, bila kita telefon tu dia akan tanya di mana lokasi, berapa bilangan mangsa tu perempuan atau lelaki. Kenapa kita kena tahu gender ni, jantina, mangsa? Sebab pasukan paramedik yang nak datang tu kalau dia cakap ada perempuan, mangsa perempuan, mungkin dia boleh cuba hantar paramedik yang perempuan lah untuk datang ke lokasi tu ya. Keadaan mangsa macam mana? Maksudnya bila awak check, bila kita semua check ni, kita akan bagi maklumat tu. Okey, dia bagi respon dekat saya. Okey, mungkin kita boleh bagi tahu dia. Okey, darah dia ni banyak keluar. Daripada maklumat tu dia nak tahu sebab apa alatan yang nak kena bawa semualah and preparation daripada paramedic ni ya. Okey, lagi satu dia akan minta nombor telefon pemanggil. Kita yang call ni dia akan minta lah sebab kadang-kadang kita dah bagi lokasi spesifik macam ni tapi bila datang tu mungkin dia tengok tak samalah, macam dia nak kepastian lagi. Mesti wajib biasanya nombor telefon tu kita beri untuk pasukan tu hubungi kita semula lah kalau dia tak jumpa lokasi tu lah. Okey, katakan masa tu ada orang lain jugalah bila berlaku sesuatu kemalangan tu ada orang lain juga. Maksudnya jangan semua berkerumun dekat mangsa tu. Okey, orang ni pergi call, yang ni cuba tenangkan mangsa, cuba selesakan mangsa. Mungkin keadaan tertentu kita tak boleh angkat tak mangsa. Nanti saya akan bagi slide seterusnya. Bukan semua macam kita cakap kemalangan tu tengah-tengah jalan raya, saya nak angkatlah mangsa ke tepi. Bukan semudah tu. Untuk kita angkat-angkat macam tu. Kalau ada tulang-tulang dia yang patah ke apa, kita angkat tu dikuatiri akan lagi lebih mencederakan mangsa. So maksudnya tengok dulu keadaan mangsa. Kalau boleh diangkat keadaan selamat, angkat ke tempat yang selamat tepi jalan lah contohnya ya. Macam katakan bagi contoh kalau ada kawan di sini jatuh longkang ke apa, kalau boleh diangkat masa tu, angkatlah ke atas dulu macam tu. Kalau longkang tu dalam tu lagi membahayakan kan dia. Tengok dia keadaan dia patah atau tak. Kalau tak patah boleh angkat. Tu maksud dia. Okay ya. Okay, dalam situasi bila kita tanya mangsa, kalau dia tak sedar, maksudnya dia tak sedar ni dia tak bagi respon lah sebenarnya. Nadi dia tu masih ada.
Kalau dia tak ada nadi semua tu memang kita tak boleh membantu dah lah kalau dah tak ada terus nadi tu. Biasanya dia tak ada respon tetapi nadi dia tu masih ada. Maksudnya dia masih hidup lah kan. So untuk biasanya kalau dalam keadaan macam tu kita akan lakukan CPR. Okey, ni hanya situasi, bukan semua situasi lah saya cakap. Kalau dah tak ada nadi, tak perlulah kita buat CPR. Kalau dia masih ada nadi, kita cuba lakukan CPR dia. Tidak bernafas ni, nadi ada tapi bila kita letak ni macam dia slow dah pernafasan dia. Tu maksud dia. Ni kita tengok cara dia teruslah, definisi dia ni maksud dia lah. Okey, kenapa kita nak CPR tu? Untuk kembalikan degupan jantung dia. Macam kita tahu, jantung ni fungsi dia adalah mengepam darah. Darah tu akan dibawa ke seluruh anggota badan kita. Dalam darah tu ada oksigen. Oksigen tu lah yang kita perlukan dalam sel-sel badan kita lah. Dia untuk kembalikan degupan jantung sebenarnya CPR tu. Okey, ni antara situasi-situasi yang memerlukan CPR, serangan jantung. Tapi kalau kita tengok berita-berita sekarang, serangan jantung ni tak sempat lakukan CPR pun. Kita jumpa mangsa yang memang dah biru, dah kaku. Biasanya serangan jantung ni pun boleh kita lakukan CPR. Renjatan elektrik. Renjatan elektrik ni boleh juga dilakukan CPR tapi sebenarnya dia sangat membahayakan orang yang melakukan CPR tu. Bila renjatan elektrik tu, arus elektrik masuk dalam badan, dia takut bila kita sentuh mangsa tu, masih ada arus elektrik. Tu saya cakap dia akan membahayakan orang yang ingin membantu tu. Kita boleh membantu tapi tengok keadaan lah ya. Lemas, biasanya lemas ni antara yang popular lah CPR dilakukan kan. Lemas ni saya rasa. Kalau yang lain panah petir pun biasanya kita hanya jumpa mangsa yang dah terbakar kan, dah tak boleh buat apa-apa. Yang saya rasa antara empat-empat ni, lemas ni lah antara yang popular kita lakukan CPR untuk mangsa ya. Okey, macam mana nak lakukan CPR ni? Bukan main tekan-tekan je dada tu, dia ada kaedah dia. Okey, yang pertama, jika mangsa tu tak bernafas, dia ada nadi dia tak bernafas, beri hembusan nafas. Mana kaedah dia? Ni, hembusan 2 kali. Hembusan faham tak? Hembusan ni maksudnya daripada kita hembus ke dalam mulut mangsa ni. Sebanyak 2 kali. Lepas tu semak nadi dia. Lepas kita dah buat 2 kali tu, semak nadi dia tu dalam masa 10 saat. Ada tak perubahan? Nadi tu masih ada ataupun dia makin slow ke apa. Kalau tak okey lagi, nadi dia masih tak ada ataupun slow, buat CPR yang tekan. Tekan ni ada kaedah dia. Ni tangan kita kan. 2 tangan, yang satu ni letak ke atas, satu letak kat bawah dalam posisi macam ni. And yang atas ni, tangan atas ni tekan tangan bawah ni. Bukan yang bawah ni letakkan pressure, maksudnya atas ni tekan yang bawah sebab dia tak nak direct tu, takut terlalu tekanan tu terlalu kuat. So kita buat ni ya, 2, nampak tak ni? Ni gambar ni. 2 tangan ni macam ni, tekan macam tu Ni untuk dewasa ya, nanti ada kanak-kanak dengan bayi, saya akan bagi cara dia. Berbeza ya, kanak-kanak dengan bayi tak sama dengan dewasa. Ni untuk dewasa, kita semua ni rasanya pelajar-pelajar semua dah 12 tahun ke atas, semua dah kategori dewasa lah ya. Tekan lagi, lepas tu tekan 2 kali dengan ulang 30 tekan, kita tekan, lepas tu hembusan 2 kali. Ulang selama 5 kali. Kalau lebih daripada tu dia masih tak ada respon, tak perlu lah sebab 30 tekanan ni sangat tu jugalah, 30 darab 5 dah 150 kita tekan dia punya bahagian dada. Nak tekan di mana? Pada tulang rusuk kita, dia ada dekat tengah-tengah tu macam ada satu lengkuk kan, di situ ya. Ni. Mungkin semua cakap CPR macam senang je kan. Kita nampak dari segi teori macam senang. Saya rasa bukan semua orang yang berani untuk buat sebenarnya.
Sebab kita takut mangsa tu tulang, apa ni, tulang rusuk dia patah ke apa benda semua kan. Ni untuk dewasa ya. Okay, let's see kalau dia dah sedar macam cuba baringkan dia ni last ni kalau dia sedar lah lepas tu. Okay, ni untuk bayi yang kurang daripada 1 tahun. Ini ya. Okay, tekanan dia ni adalah 15 hingga 30 juga. Okay, hembusan dia 2 kali. Tetapi cuba tengok dia punya, kita tak tekan guna tangan kita ni. Kita guna 2 jari sahaja. Ni untuk baby lah, yang kurang daripada 1 tahun. Guna 2 jari ni je. Kalau kita guna tangan ni, kita punya tapak tangan ni memang di kaki kiri boleh patah lah dia punya tulang ni sebab sangat lembut kan. So jari ni diletakkan di sini, tekan kat sini ya. Okay, kedalaman jari dia tu tekan tu rasa macam, janganlah tekan sampai tembus kan, macam kita rasa dia macam lekuk tu dah masuk dalam sikit, macam tu je lah. Ni untuk bayi sebab kita pun ada anak-anak kecil kan dekat rumah bawah 1 tahun. Mungkin ada pelajar-pelajar nanti rumah tangga semua, boleh lah guna. Ni kalau kanak-kanak 1 hingga 8 tahun. Tadi dewasa macam ni. Bayi kita guna 2 jari. Bila kanak-kanak ni sini saja. Di hujung ni je sebenarnya. Kita tekan tu. Di hujung ni ya. Okey, tekanan dia sama juga, hembusan 2 kali dan juga kita punya tekanan tu 15 hingga 30 kali, dia sama juga ya. Kena bezakan untuk dewasa, mangsa dewasa macam mana kita nak lakukan CPR, kanak-kanak macam mana, bayi macam mana ya. Ada apa soalan tak? Dia cakap seorang je. Okey, boleh faham kan? Boleh faham? Okey. Kenapa kita nak buat CPR ni? Untuk kembalikan sistem peredaran darah lah, macam saya cakap tadi. Untuk darah tu kembali dia pump. So bila darah tu di pusi jantung adalah untuk pump darah dan separatekan ke seluruh anggota badan kan, untuk dibawa ke seluruh anggota badan. So bila sistem peredaran darah tu berjalan balik, maksudnya ada oksigen masuk semua, mangsa tu boleh diselamatkan lagi lah. Okey, kaedah tekanan pada dada untuk menghasilkan peredaran darah secara bulatan. Di dada tu sebenarnya dekat kawasan jantung lah, dekat-dekat dengan jantung kan. Kaedah ni dapat selamatkan mangsa lah ya. Okey, yang kita buat hembusan ni adalah untuk kita bekalkan oksigen kepada mangsa tu. Okey, sebab jika oksigen ni tidak sampai ke otak dalam masa berapa minit je, bila otak ni dah pernah dengar kan otak dia cakap otak mati, maksudnya otak mati tu sebenarnya otak tak menerima oksigen. Macam kita tahu otak ni adalah center of kita punya tubuh badan, benda yang utama. Bila otak tu dah terfungsi, anything yang lain tu dah collapse lah, tak boleh apa-apa, dan itulah boleh menyebabkan kematian. Sebenarnya kematian kadang-kadang bukan disebabkan oleh kecederaan dia tu, darah banyak keluar ke apa, rupa disebabkan oleh otak dia tu yang dah tak menerima oksigen. Boleh menyebabkan kematian ya. Sebab di otak tu lah mengawal pernafasan, mengawal pergerakan, mengawal semua benda lah. Okey, tu untuk CPR. CPR ni saya rasa tak semua orang lah, bagi saya rasa berani buat. Okey, tapi kalau this one, Heimlich maneuver, kalau tercekik ni saya rasa semua kita boleh buat. Sebab dia sangat simple. Boleh macam risiko dia pun kurang. Maksudnya kita boleh buat lah. Tercekik ni tak kisahlah. Bila kita makan, tiba-tiba macam tetelan apa, biji buah-buahan ke apa kan. Macam kita makan-makan, lepas tu sambil makan, lepas tu kita tergelak macam duk bercakap-cakap kan, lepas tu tergelak, tercekik kan, macam mana kawan-kawan kita ni nak bantu, ni keadaan dia, kita bantu sama-sama kita. Okey, tercekik ni disebabkan oleh berlaku pada saluran pernafasan ni tersekat oleh makanan atau benda asing, tak semestinya makanan lah, macam kadang-kadang kanak-kanak, baby lah especially, bawah 6 bulan, bawah 1 tahun tu dia suka kutip anything, benda asing, benda-benda lah dia suka kutip masuk ke dalam mulut sebab dia tak tahu benda tu makanan ke apa, especially yang bayi yang baru start makan, dia ingat semua tu makanan kan. So
bila kita tahu cara macam mana, at least bolehlah selamatkan nyawa anak kita ataupun orang lain lah kan. Okay, ni adalah saluran makanan masuk daripada mulut, ni adalah esophagus. Ni adalah saluran-saluran yang makanan kita masuk lah. Maksudnya bila kita tertelan ke apa benda, benda seng tu akan tersekat di sini. Sebab di sini dia ada macam satu, dia macam bukan tube benda tu dia boleh bergerak. Bila makanan masuk dia akan tertolak macam ni. Kadang-kadang bila dia keadaan dia sama besar dengan ruangan ni, dia tersekat di situ. Sebenarnya kebanyakan tercekik tu tercekik di sini lah. Dia tersekat di sini. Di saluran dah masuk esophagus lah. Ni adalah trakea kita. Okey, maksudnya dia kalau terus jatuh ke dalam perut, tak apalah, tak kisah kan. Macam duk healing ke kanak-kanak yang tertelan, okey tunggu dia buang najis, keluarlah duit tu kan. Tetapi kalau tersekat ni yang jadi masalah. Dia macam mana kita nak tahu seseorang tu tercekik tu. Okey. Bila dia tercekik, dia tak boleh bercakap, automatik dia tak boleh bercakap dah. Dia akan pegang kedua-dua belah tangan dia dekat bahagian leher ni sebab dia akan rasa tu tak benda tu tercekik dekat situ. Saya tak pernah alami lah, saya tahu dia akan rasa benda tu tersekat di sini dan bila dia nak bercakap memang tak boleh. Okey. Tak boleh bercakap, batuk dan bila dia nak bernafas pun macam sukar lah. Okey, bila nak bernafas ni sukar, kandungan oksigen dia dah start kurang, kulit, kuku dia ni akan jadi kebiruan. Kehitaman ni dah peringkat teruk lah. Kalau memula dia biru lah. Memula saya rasa kalau dah peringkat yang tak boleh bercakap tu pun kita dah rasa seksa kan. Kalau dah nak sampai biru semua ni sangat bahaya dah lah. Biasanya kalau kita tengok kawan-kawan kita ataupun ada pelajar kita tiba-tiba pegang tengkuk kan, dia tak boleh nak bercakap. Tu tanda-tanda dia tercekik lah ya. Okey. Kepentingan kenapa kita kena bagi bantuan awal lah untuk mengelakkan saluran tu tersumbat. Kita nak keluarkan. Kita tak boleh korek tak? Kita tak boleh korek dengan jari kita ni sebab dia sangat dalam dah sampai dekat esophagus tu. Memang tak terjampai lah jari kita ni. Kalau setakat hujung lidah tu, hujung tu kita boleh korek. Bila bawah tu memang tak boleh lah nak korek dengan jari ni ya. Okey, bila kita tahu macam tadi, kalau dah oksigen tak sampai dekat otak boleh menyebabkan kerosakan otak dan next kematian lah. Okey, macam mana cara dia? Okey, mula-mula kita kena pastikan mangsa tu di depan kita. Kita berada di belakang mangsa. Mangsa tu di depan, kita belakang. Tak kisahlah dia tinggi pada kita pun tak apa. Kita berada di belakang dia sebab kita bukan nak ukur ketinggian lah. Kita nak bantu dia untuk keluarkan benda asing tu daripada trakea esophagus dia tu kan. Okey, genggam keliling, kita macam peluk dia tetapi kita genggam, satu ni kita genggam. Yang genggam ni kita letak dekat perut, bukan perut. Okey, semua pegang, kita dapat cuba pegang nama apa ni, tulang rusuk. Semua dapat rasa tak tulang rusuk masing-masing? Okey, dekat bawah tulang rusuk tu ada satu nama dia diafragma, dekat bahagian tu, bawah tulang rusuk. Di situ kita letak tangan kita ni. Maksudnya mangsa tu, kalau seeloknya kalau dah mangsa tu perempuan, kita tolonglah. Kalau lelaki, perempuan buat dekat lelaki, saya rasa tak ada isu. Tetapi kalau lelaki bantu mangsa perempuan tu mungkin jadi isu lah kan. So, letak dekat bawah, bukan dekat tulang rusuk dia, di bawah. Bila kita rasa tu, bawah tulang rusuk kita tu ada satu bahagian nama dia diafragma, di situ kita letak. Okey, satu kita genggam, satu lagi kita letak tangan kita dekat atas tu. Okey. Bila kita letak macam ni, okey, tak ada pula lukisan. Okey, diafragma kita ni sebenarnya dia melengkung. Diafragma dekat kawasan tulang rusuk semua tu, dia ada tekanan dia. So, bila kita letak dekat sini, kita tekan, dia akan menyebabkan tekanan tu bertambah dalam rongga-rongga tulang rusuk kita tu. Okey, bila tekanan ni bertambah, kita tekan kan, tekanan bertambah dia menyebabkan tekanan tu dapat keluarkan objek tu daripada esophagus tadi.
Gambar tadi mana? Okey, macam ni, kita tekan dekat bawah ni, tekanan ni akan jadi tinggi dekat kawasan ni. Bila tekanan tinggi, dia akan keluarkan benda ni. Terkeluar lah. Tu fungsi dia. Kita tekan sebenarnya untuk menambahkan tekanan dalam ni dekat kawasan diafragma, dia punya tulang rusuk tu kita panggil rongga toraks. Dia akan bagi tekanan dekat rongga toraks tu, dia akan keluarkan lah benda asing tu. Kalau dia boleh keluarkan lah. Dia berbeza tak? Kalau tercekik tulang ikan, dia tak boleh buat kaedah ni. Tulang ikan tu, dia melekat kan. Tu kita terpaksa bawa hospital jugalah sebab dia kena guna alat untuk buat. Sebab ni kalau kita cerita benda yang tak cucukkan bahagian organ-organ tu. Kalau tulang, faham kan maksud saya? Kalau tulang ikan kan dia akan cucuk. Sebab rasanya tulang ikan pun pernah orang tercekik kan. Tapi kalau biasa tulang ikan tercekik tu kita boleh bernafas, kita boleh bercakap. Ni satu objek yang besar. Bila kita kenakan tekanan sini memang objek tak akan keluar lah. Okey, katakanlah tiba-tiba kita tercekik ni, kita seorang je, tak ada orang lain dekat situ. Kita ni nak berlari, nak berjalan dengan kandungan oksigen yang tak cukup, tak boleh. Macam inilah kita nak tiba-tiba dekat kawasan tu kita seorang je. Okey. Jika ni kita boleh buat seorang diri. Kalau ada kerusi lah, kalau tak ada kerusi susah jugalah. Okey, kita duduk kerusi ni biasanya mungkin rendah ataupun tinggi pada kita. Kita bongkokkan badan, kerusi ni bagi kena dekat kawasan yang saya cakap bawah tulang rusuk tu. So tekankan dekat situ, so maksudnya tekanan akan terhasil juga kan. So objek atau benda asing tu dapat keluar. Ni kalau kita seorang-seorang lah. So kita cuba, yelah kita sendiri pun kalau berlaku apa-apa kita cuba untuk menyelamatkan nyawa kita kan. So tak ada orang ni cara untuk kalau kita seorang ya. Boleh, saya rasa yang ni semua orang boleh buat. Semuanya kita tak pernah alami lagi lah. Mungkin ada sesiapa pernah alami. Kalau saya sendiri secara personal tak pernah lagi lah tercekik ni. Okey, ni untuk yang bukan yang boleh mengancam nyawa lah, macam CPR tadi, kecederaan yang nadi dah slow, nadi dah tiba-tiba tak ada. And tercekik ni maksudnya kecederaan yang bukan kecederaan, kemalangan yang kita panggil yang boleh melibatkan nyawa kan. Ada juga kemalangan yang kecil yang berlaku di sekitar kita. Kemalangan kecil ni contohnya pendarahan pada anggota badan, maksudnya tiba-tiba tercucuk mata pen ke, kena dekat jari, berdarah, kena segatas serangga contohnya, tiba-tiba ada lebah kan datang masuk. Sengat kita, pensan, kekejangan otot ni biasanya bila main sukan lah kan. Okey, tulang patah, pendarahan hidung. Pendarahan hidung ni biasanya di kalangan kanak-kanak lah, biasa bila panas kan. Pendarahan hidung, lebam. Lebam ni banyak tersepak apa benda ni, tersepak kerusi, tersepak meja, tiba-tiba lebam kan dekat betis kita semua. Banyak faktor lah, bukan setakat bergaduh je kan. Lebam ni banyak faktor. Okey, kalau pendarahan, okey ni contoh darahan, mula-mula cuci dulu bahagian luka tu. Sebab kadang-kadang macam contohnya kalau terkena pisau, saya rasa mungkin bakteria daripada pisau tu ke dia kuatiri masuk ke dalam kita punya luka tu lah. Kalau jatuh ke kan, jatuh dekat jalan raya ke, tiba-tiba lari terjatuh, lutut ni luka. Basuh dulu dengan air yang mengalir. Tak perlu air panas ke apa, air yang mengalir bagi kotoran tu keluar. Lepas tu cuba stop, berhentikan pendarahan tu. Maksudnya tutup luka tu dalam beberapa saat atau minit. Tengok ada lagi tak. Sebab kalau luka tu dalam, memang pendarahan tu akan sentiasa keluar. Kalau setakat luka tu tak begitu dalam, dia biasanya dia akan beberapa minit tu dia akan stop dah. Okey, bila dah stop, kita letakkan antibiotik cream. Antibiotik cream ni saya rasa kalau dekat dalam kita punya peti kecemasan tu tak ada semua. Kalau tak ada, letak iodine.
Sebab iodin tu ada kandungan alkohol yang boleh membunuh juga mikroorganisma yang ada di sekeliling kawasan luka tu lah, yang ubat warna kuning tu, iodin ya. Okey, lepas tu kita balut luka tu. Kalau dah kita tahu luka tu memang dalam, memang seterusnya bawa pergi hospital lah. Maksudnya kena jahit ke kenapa. Kalau kita tengok okey sikit je macam ni kan. Sebab kita sendiri boleh tahu luka tu dalam atau tak. Bila kita cuci kita tengok kedalaman luka tu. Kalau setakat biasa tu terus je macam ni je lah. Kalau perlukan rawatan lanjut di hospital, terus pergi hospital lah. Okey, katakan pendarahan tu terlalu banyak kan, dia tak boleh nak tampung. Cuba guna ni, nama dia kain bebat. Ni kain ni yang segitiga tu. Buatkan dia jadi anduh lah supaya, kenapa kena buat macam ni? Supaya pergerakan tu diminimumkan dan menyebabkan pendarahan tu kurang lah. Kalau tangan kita duk bergerak kan, pendarahan tu akan semakin banyak. Inilah sebenarnya fungsi dia. Untuk kita selalu nampak macam patah je kan guna ni, tak. Sebenarnya kalau luka pun, kalau pendarahan yang teruk, kita boleh gunakan kain ni. Untuk, bukan stop, untuk mengurangkan pergerakan dan mengurangkan pendarahan keluar lah. Itu fungsi dia. Okey, kalau lebam ni biasanya hanya kita letak ni lah bag ais. Ais tak perlu pun beli bag-bag yang jual di pasaran, macam letak dalam plastik, dalam tu letak ais, lepas tu tuam je lah. Tu je lah yang paling simple lah. Kadang-kadang macam kanak-kanak dekat rumah, yelah dia macam lasak kan, pergi ke sana sini terhantuk, dahi terhantuk meja, terhantuk butu meja ke apa benda, dia tak luka tapi kita nampak lebam je kan. Boleh buat cara macam tu ya. Okey, pendarahan hidung ni biasanya kanak-kanak kalau panas lah, pendarahan hidung ni boleh berlaku. Okey, bila darah keluar daripada hidung, picit hidung tu selama 10 minit, maksudnya nak suruh darah tu keluar kalau boleh semaksimum mungkin lah. Okey, cuba suruh mangsa tu bernafas guna mulut. Kadang-kadang kalau especially rasa benda ni, kalau kanak-kanak susah nak suruh dia bernafas guna mulut, macam mana nak guna mulut kan. Kalau kita dewasa kita tahulah, kita kontrol dah hidung kita ada problem, kita terus guna mulut kan untuk bernafas. Okay, and then bawa mangsa tu ke kawasan yang pengudaraan yang baik. Kadang-kadang pendarahan hidung ni boleh juga berlaku kadang-kadang dalam keadaan sesak. Dia punya sistem pengudaraan tak betul ke apa, dia macam sistem pernafasan. Adalah setengah orang yang punya masalah kesihatan, dia boleh pendarahan hidung tu. So cuba bawa mangsa tu ke tempat aliran udara yang baik. Contohnya mula-mula duduk dalam bilik tu kecil ke apa, cuba bawa ke ruangan yang lagi besar. Itu maksud dia. And longgarkan baju. Biasanya kalau keadaan ni nak suruh selesa mangsa tu lah, longgarkan baju. Maksudnya kalau baju dia ada butang, bukalah butang tu. Maksudnya macam tu lah, bukannya baju tu kecil macam mana kita nak longgarkan kan. Kalau dia boleh buka butang, kita buka butang dia. Okey, jangan minta mangsa angkat kepala, maksudnya dongakkan. Dia takut bila kita dongakkan macam ni, darah yang dalam hidung tu masuk ke kita punya dia punya kerongkong ni. So tundukkan macam tu je lah, jangan macam ni nanti masuk ke dalam kerongkong darah tu. Okey, situasi tulang patah pula. Tulang patah ni antara yang paling kita takut lah. Kita nak tolong mangsa, kita takut sebenarnya tulang dia tu patah. Kita nak buat CPR pun tak boleh kalau dah patah ni. Patah especially ni lah, patah-patah tulang rusuk semua memang tak boleh lah. Macam mana kita nak tahu mangsa tu tulang dia patah atau tak? Okey. Ni pun saya tak pernah alami secara peribadi lah. Biasanya kalau berlaku tulang tu patah, mangsa tu sendiri dah tak, dia akan dapat macam bunyi macam, okey dia jatuh, dia macam ada bunyi something bunyi. Dia cakap patahlah tulang dia ni kan, dia dah boleh agak. Okey, yang kedua bengkak. Bahagian-bahagian mana yang dia cakap sakit tu ada bengkak. Okey, bahagian tu juga biru. Okey, satu lagi yang paling senang saya rasa nak tahu tulang tu patah, katakan macam ni. Ni lengan dia patah kan. Cuba suruh mangsa tu gerakkan jari dia.
Kalau dah jari dia tu tak dapat gerak, tulang dia tu patah lah. Maksudnya di sini dah dipatah kan. So memang tak boleh gerak. Kalau dia boleh gerakkan jari-jari dia tu, tulang dia belum patah lah. Masih okey. Macam kaki lah. Katakan dekat bahagian kaki ni patah di sini. Cuba suruh mangsa gerakkan jari-jari kaki tu. Boleh bergerak, it's okey lagi. Bukan patah lah. Kalau dia tak boleh bergerak tu, maksudnya patah lah. Okey, bila kita tahu mangsa tu patah, apa yang kita kena buat? Okey, elakkan pergerakan lah pada katakan kalau kanan yang patah kan tangan dia, kiri tu boleh lagi bergerak, kanan tu cuba minimumkan lah untuk pergerakan. Okey, ikat bahagian atas dan bawah tetapi bukan pada bahagian yang patah. Maksudnya patah di sini kan, ikat kat sini dengan kat bawah ni. Ikat tu sebenarnya untuk mengurangkan dia punya pergerakan juga sebenarnya ya. Okey, ikat dengan bantuan tuak, tetapkan dengan menggunakan anduh besar, yang anduh tadi yang segitiga tu. Okey, semak peredaran darah pada jari. Okey, jari dia dah tak boleh gerak kan, tapi kita kena pastikan. Okey, jari ni maksudnya bila kuku ni, kalau kita dapat oksigen yang cukup, kuku kita akan normal warna dia. Tapi bila oksigen yang tak cukup, kuku kita akan jadi kebiruan. Itu yang kita semak. Kuku lah, kuku paling senang untuk tahu kadar oksigen cukup ke tak dalam badannya. Okey, cuba bercakap dengan mangsa. Biasanya kalau setakat patah kaki tangan tu, mangsa boleh bercakap lagi. Kalau tulang rusuk semua, kecederaan yang teruk, biasanya mangsa pun dah tak boleh bercakap, tak sedarkan diri kan. Setakat kalau patah-patah biasa macam contohnya macam ni lah, tiba-tiba kita nampak ada orang jatuh dalam longkang kan. Longkang yang dalam kan, potensi patah tu ada kan. Macam mana kita nak angkat dia? Kita macam tadilah semak dulu. Dia boleh gerak ke tak, jari dia semua tu, kalau dia okey, angkat dia ke atas. Kalau dia cakap tak boleh gerak jari kaki semua tu, patah lah, jangan angkat. Call pasukan perubatan, mereka yang akan sebab dia ada kaedah dia kan. Kita tak tahu macam mana, jangan angkat. Nanti takut satu patah tambah lagi berpatah-patah lagi. So tu benda yang utama sebelum kita mengangkat mangsa sebenarnya. Kenal pasti tulang dia tu ada patah ke tak sebelum kita nak angkat mangsa tu. Okey, ni pekerjaan otot ni biasanya selepas tiba-tiba katakan kita main bola ke apa-apa kan. Kita tengoklah kawan kita tiba-tiba kejang kan. Okey. Mula-mula suruh dia baring, relax. Ni contoh bahagian kaki lah, biasanya kaki lah kan kalau pelajar-pelajar kita main bola ke apa kan. So suruh luruskan, tolak tapak kaki ke arah mangsa. Macam mana? Maksudnya tapak kaki dia ni tolak macam mana? Kita punya tapak kaki, kita buat band 2 tu, tolakkan macam tu. Okey, minuman 100 plus ni saya pun tak sure keberkesanan dia sebab dalam 100 plus ni dia ada kandungan garam mineral. Okey, air mineral pun ada kandungan garam mineral, tapi 100 plus tu lagi banyak. Sebabnya biasanya kekejangan otot ni disebabkan oleh kekurangan garam mineral lah. So disyorkan minum 100 plus lah, tak kisahlah yang berperisa ke tak pun, sebab sekarang kan macam-macam perisa ada kan. Kalau ada lah, kalau tak ada nak macam mana kan. Kalau ada, minum 100 plus ya. Okey, ni keadaan pensan. Pensan ni dia masih bernafas. Nadi dia masih okey, pernafasan dia masih okey. Pensan ni kita tak perlu buat CPR pun. Kalau kita check nadi dia, hembusan nafas dia okey, dia pensan je, kita tak perlu buat CPR ya. Kita hanya macam mana, cuba untuk pulihkan dia je. Mula-mula alihkan mangsa tu. Biasanya hari panas lah, katakan ada pembarisan ke apa kan, tiba-tiba pensan, okey, nadi dia masih okey, semua masih okey, alihkan ke tempat yang selesa, okey, dan juga pengudaraan yang baik. Janganlah bila kita nampak mangsa pensan tu, jangan berkerumun ramai-ramai. Bila berkerumun tu udaraan dah tak okey kan, maksud kita berkerumun tu lagi panas kan. Okey, baringkan mangsa, lepas tu tinggikan kaki mangsa ni, maksudnya tinggikan daripada badan dia. Cuba lapik dengan apa-apalah bahan yang ada. Dan juga cuba kipas. Kalau tak ada kipas elektrik ke time tu,
Yang orang di tepi-tepi yang nak menyebuk tu kipas-kipas. Gunalah kain ke, guna kertas ke apa-apa untuk bagi mangsa tu selesa dan dia boleh sedar semula lah. Ya? Okey, sengatan serangga macam semalam nasib baiklah kan kita jumpa ular tu sebelum ular tu bertindak apa-apa kan. Sangat risaulah. Sengatan serangga ni termasuklah, kalau setakat semut tu tak termasuklah. Macam lebah, binatang-binatang yang mempunyai bisa ni biasanya. Okey, biasanya kalau lebah dia sengat, dia akan tinggalkan satu benda yang macam jarum dekat dia sengat tu. Okey, keluar tu sengatan dia, keluarkan sengatan dia tu. Kalau dia tak keluarkan lagi itulah memang dia tak akan pulih. Keluar, dia akan macam jarum yang sangat, jarum macam duri macam tu, dia akan tinggalkan. So buang dulu. Okey, kalau boleh, kalau serangga tu kita dapat matikan dia, okey lah, kita bawa lah sampel tu ke hospital. Kalau tak, kita cuba kenal pasti je serangga tu jenis apa. Apa benda yang sengat mangsa tu ya. Okey, boleh juga dekat kawasan sengatan tu guna kompres sejuk yang macam tadilah. Letak ais batu dalam plastik lepas tu tuang. Okey. Letakkan mangsa dalam keadaan koma bila mangsa sesak nafas. Maksudnya macam mana koma ni, tanda koma tak tanda koma, macam dudukkan dia kepala dia ke depan sikit macam tu lah. Okey, ada juga cara dia untuk gigitan serangga ni, cuci luka tu menggunakan air biasa je, tak perlu pun Dettol apa benda. Kadang-kadang bila kita buang sengatan dia akan keluar darah. Kita buang macam duri lah sengatan tu, dia sangat kecil je sebenarnya. Okey, akan keluar darah kan, cuci dulu. Okey, kalau pendarahan tu boleh dikawal, okey, just letak kain kasta semua tu. Tapi kalau kita tengok pendarahan tu makin teruk macam kena gigit ular ke apa tu kan, so kena bawa pergi hospital lah. Kalau boleh dikawal tak perlu pun. Okey, untuk ular pula, katakanlah macam ni. Ular tu patuk di sini, di tangan ni macam ni contohnya. Okey. Kita perlu kurangkan pergerakan sebab ular ni dia tak tinggal sengatan macam serangga. Ular ni dekat gigi dia tu bila dia kena dekat badan mangsa, dia akan keluarkan dia punya bisa tu masuk ke dalam salur darah. Kalau macam tadi serangga ni biasanya bisa dia tu satu je macam duri, tapi ular ni dia akan masuk dalam salur darah. Sebab itulah kita perlukan kurangkan pergerakan mangsa. Kalau boleh, let's see kalau ular tu patuk kat bahagian ni, dekat atas dengan bawah ni cuba ikat supaya darah tu tak merebak ke kawasan lain. Dikhawatiri bisa ular tu boleh, darah yang ada bisa ular tu boleh merebak ke seluruh badan ya. Okey, kita kena pasti jenis ular tu. Saya nampak dia belang-belang hitam kuning. Saya nampak hitam je. Macam tu lah. Kalau ular sawo dia tak patuk orang, dia belik. Ular sawo tu dia takkan dia boleh mematikan mangsa dengan belik. Kalau ular-ular lain memang dia akan keluarkan bisa lah. So cuba kena pastilah spesies ular tu jenis apa. Sebab bila pergi hospital, kita tahu, doktor tahu nak bagi anti dia punya rawatan macam mana lah. Sebab setiap ular tu dia antiviral dia, ubat dia tu berbeza lah ular-ular dia. Okey, ni lagi satu penyakit yang saya rasa bukan popular lah. Sebab kebakaran ni kita tengok kadang-kadang tiba-tiba okey, muda umur bawah 40-an, 35 ke atas, 30 ke atas, ramai yang meninggal dalam tidur kan. Sebenarnya tu ada kaitan dengan jantung, tapi bila malam kadang-kadang macam mungkin dia dah kejutkan pasangan dia sebelah dia ke, dia cuba dah kejutkan tapi tak tersedar kan. Okey, diri kita sendiri ni, untuk diri kita sendiri, macam mana kita nak tahu tanda-tanda sakit jantung tu? Okey, kita sakit pada bahagian belakang dada, bahagian dada juga bahagian belakang. Okey, lepas tu kita rasa sukar bernafas.
Okey, kita cepat letih, muka ni cepat pucat. Maksudnya macam tak adalah kita lakukan sesuatu yang ekstrim tapi kita rasa macam cepat letih. Okey, bibir dengan jari ni cepat nampak macam saya cakap tadi lah. Senang untuk kita tahu kandungan oksigen dalam badan kita ni cukup ke tak dengan ni warna pada kuku kita. Sebab itulah kalau boleh, bukanlah inai tu tak boleh, kalau macam perempuan kan suka pakai inai kan, sebab kuku ni kepentingan dia kita nak tengok ni lah warna dia. Warna dia ni kalau warna normal kita boleh tengok warna normal kan, kalau dia dah kebiruan kan, macam tahulah dah tak cukup. Okey, bibir jadi pucat, kebiruan, lepas tu berpeluh, macam tak panas pun duduk dalam ekor berpeluh. Muka jadi, ni saya rasa sembab kot, bukan lembab macam something yang tu. Tu untuk diri kita sendirilah. Lepas tu kita cakap, tiba-tiba kita ada simptom ni, kita mintalah bantuan kawan kita kan. So berehat dulu. Maksudnya masa tu kadang-kadang kita tengah buat sesuatu aktiviti, alah simple je tengah menaik ke, tapi kita rasa macam tak sedap, ada kita macam sakit, kita sesak nafas kan, berhenti dulu aktiviti kita. Lepas tu kita sebagai rakan di sebelah ataupun ada di kawasan tu, kita cuba tenangkan mangsa, cuba hubungilah kalau kita tengok dia dah makin tercungap-cungap dia punya nafas tu, call bantuan kecemasan lah. Okey, kalau tiba-tiba masa time tu dia tak sedarkan diri, dia tak sedar, tiba-tiba macam dia tak sedarkan diri dan nadi dia makin slow kan, macam kita try ni macam kenapa dah tak bernafas kan, macam kita boleh lakukan CPR. Untuk CPR boleh juga untuk pesakit jantung, ya. Okey, lagi tapi biasanya kebanyakan lah kalau kita tengok keadaan sekarang ni, sakit jantung ni dia terlalu mengejut dan terus collapse kan. Kadang-kadang sebenarnya kita tahu kita ada simptom ni tapi kita rasa macam tak ada apa lah kan. Tapi tolong macam kita kena ambil serius lah kalau kita rasa macam something tak selesa semua tu, terus inilah rehat. Sebab kadang-kadang macam kita tak ada apa-apa kan. Itulah sebenarnya boleh menyebabkan tak ada apa-apa terus tak bernafas dan tak ada siapa-siapa boleh selamat, tu yang kematian cepat lah. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada. Ada apa soalan tak? Cakap kurang je. Tak dalam slide ni yang mungkin nak penerangan tambahan yang saya boleh bagi. Pun saya share apa yang saya tahu je lah. Tak adalah 100% sebab saya bukan pasukan paramedik. Ada apa soalan tak? Okey, dekat kita punya chat ada link untuk isi Google Form. Kat situ isi, nanti akan dapat e-certificate lah, masukkan email. Dia akan link terus tanpa ke email kita, e-certificate tu. Ada apa soalan tak nak tanya? Mungkin tak ada dalam ni tapi pernah berlaku dekat kita semua kan. Mungkin boleh kita sharing ke apa bantuan kecemasannya. Apa dia? Sakit gigi apa? Contoh sakit gigi ke apa? Okey, ada satu pertanyaan. Okey, bila mangsa pengsan, macam mana kita nak kenal pasti tulang patah atau tak? Tu sangat sukar lah. Kalau bila mangsa tu tak sedarkan diri lah, pengsan tu kan, dia tak bagi respon dekat kita apa-apa, tu sangat sukar. Maksudnya kita hanya boleh bantu dengan menelefon pasukan keselamatan lah. Sebab kita tak boleh nak suruh dia gerakkan jari semua kan. Sebab tu kalau berlaku kemalangan apa-apa, sebab tu bila apa-apa berlaku kemalangan yang pernah saya lihat lah, contoh macam kemalangan jaraya, mangsa tu orang yang ada sekeliling dia tu dia keep bercakap dengan mangsa tu, tak nak bagi mangsa tu collapse, pengsan. Sebab benda tu yang boleh membantu dia, kita dapat tahu kecederaan dia. Kalau dia dah memang totally pengsan, memang kita tak boleh lah. Kalau boleh elakkanlah untuk beri bantuan CPR atau kita takut. Ni especially yang saya cerita kalau kemalangan yang besar-besar lah ya. Memang kita sukar lah.
Okay, ada apa soalan lagi? Dah 11 sejam dah kan? Okay, kalau tak ada apa-apa tak apa. Kalau ada personal ke apa, sebab kita pun ada unit keselamatan tu kan. Boleh je refer dengan unit keselamatan. Walaupun saya bukan bawah unit keselamatan sebab kita buat ni collaboration bersama kan. Saya sampaikan apa yang saya tahu, macam tu lah, berkongsi maklumat. Kalau ada apa-apa tak apa, tanya je. Ya? Kalau tanya segan sekarang pun tak apa, PM je nanti. Mungkin ada macam nanti nak tanya macam soalan tak berapa pandai kan, macam-macam tu. Saya tahu ada student ni kan, dia nak tanya tapi dia rasa macam soalan tu macam nampak aku tak pandai. Tak apa, tanya personal kalau rasa malu kat sini ya. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada Puan Mudirah lah untuk seterusnya. Terima kasih semua. Oh, okey, ada satu lagi. Soalan tanya tentang kalau mangsa tu macam nak pengsan, kita bagi air manis kan. Okey, yang air manis tu untuk tambahkan glukos lah. Bila kita pengsan ni macam collapse kan. Bila kita tambah glukos dalam badan kita tu bagi tenaga lah, tu je sebenarnya. Bukan dia fungsi untuk pulihkan sekejap dah tempoh tu untuk mangsa tu keadaan okey sebenarnya air manis tu penting juga sebenarnya. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan Ramiza.